Awal tahun 80-an dahulu belum ada pulau layang-layang, yang ada hanyalah terumbu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, negarawan terulung kita, kemudian mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia untuk menguasai kawasan itu. Angkatan Tentera menghantar personal dari Regimen Gerak Khas atau Komando untuk menduduki terumbu yang besarnya hanya sekangkang kera. Masa itu pasukan khas laut, Pascal, tidak campur tangan lagi. Kumpulan pertama seramai 11 anggota telah mendarat dan menduduki terumbu layang-layang secara tetap pada awal Mei tahun 1983. Mereka adalah dari kapal KD Mutiara. Pada masa itu tidak terdapat sebarang infrastruktur di sana. Hanya ponco digunakan sebagai khemah untuk tempat tinggal. Semasa air pasang, kawasan kering yang terdapat di terumbu layang-layang berukuran lebih kurang 40 kaki panjang dan 5 ke 10 kaki lebar. Jadi, khemah perlu didirikan di atas kawasan kering ini. Sering terjadi apabila cuaca buruk, air laut akan masuk ke dalam khemah semasa anggota sedang tidur dan membasahi pakaian dan peralatan yang ada di dalam khemah. Tetapi, kerana kepenatan, ada juga anggota Pascal yang terus tidur walaupun pakaian mereka telah basah. Makanan yang dibawa adalah pack rations dan air tawar dibawa dalam jerry can. Kerana kesulitan untuk mendapatkan bekalan ataupun bekal ulang, air tawar hanya digunakan untuk minum dan memasak saja. Untuk mandi dan mencuci, air laut digunakan sepenuhnya. Hujan yang turun merupakan satu nikmat, di mana akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota untuk mandi dan sebagainya. Memancing merupakan hobi untuk anggota yang tidak bertugas bagi mendapatkan protein dan rangsum segar. Disebabkan ketiadaan infrastruktur yang sempurna, anggota melakukan tugas pemerhati atau observation post di atas batu karang yang berada di sekitar kawasan khemah, baik pada waktu siang ataupun malam hari. Semasa air pasang, anggota perlu mengharungi air laut untuk merapat ke kawasan tempat tugas mereka, berenang dan berjalan di atas batu-batu karang tersebut. Ada kalanya mereka terpaksa mengharungi air laut hingga ke paras dada di dalam gelap untuk ke tempat tugas di atas batu. Di siang hari, anggota terdedah kepada panas terik matahari dan pada malam hari mereka terdedah kepada tiupan angin kencang Laut Cina Selatan tanpa sebarang perlindungan. Setelah bertugas di terumbu selama 2 minggu atau lebih, semua anggota Pascal kelihatan lebih mirip kepada African kerana terbakar matahari. Kumpulan ini hanya dibekalkan dengan senjata ringan seperti M16 dan GPMG untuk mempertahankan diri. Alat komunikasi yang dibekalkan adalah radio HF TRA-921 dan PRC-77. Disebabkan keterbatasan bateri, radio hanya dihidupkan 2 kali sehari, iaitu pada jam 8 pagi dan 8 malam untuk menghantar SITREP atau Situation Report ke markas di Labuan. Dalam proses itu, penempatan sementara dari papan dan kayu-kayan dibina oleh gabungan tentera darat, laut, udara dan semua penghantaran dibuat helikopter Nuri Tentera Udara Diraja Malaysia. Amanah negara mereka pikul dengan jujur. Ketika orang lain tidur dengan selesa, mereka bertungkus lumus untuk menjulang kedaulatan negara di tanah yang asing dari tanah yang mereka pernah kenal sebelum ini. Di tanah besar Semenanjung, modul-modul untuk Stesen 5 sedang dibina. Ianya merupakan projek yang penuh dengan kerahsiaan, kerana itu modul-modul ini dibuat di Semenanjung dan tidak di kawasan terhampir sama ada di Sabah maupun Sarawak. Modul-modul ini kemudian diletakkan di atas sejenis kapal tongkang atau barge dan dikamuflase dengan kayu-kayan serta papan-papan lapis agar tidak dihidu musuh. Pelayaran mereka mengikuti perairan antarabangsa sebenarnya terpaksa melalui kawasan berhampiran wilayah Singapura dan Indonesia. Kapal-kapal perang tentera laut Malaysia mengiringi pelayaran tongkang-tongkang ini yang mengambil masa sekurang-kurangnya 4 minggu untuk sampai ke terumbu. Tetapi rupa-rupanya, ada mata yang memerhatikan pelayaran tongkang ini. Mereka terdiri dari unit-unit pasukan khas Singapura dan Indonesia. Komando Singapura cuba mendekati tongkang tersebut. Tanpa segan silu, kapal tentera laut Diraja Malaysia yang mengiringi memberikan arahan supaya mereka beredar dari menaiki tongkang, senjata yang siap dipasang dengan peluru telah diarahkan kepada Komando Singapura. Lalu Komando Singapura berundur takut terkena peluru.
Kali kedua, Komando Indonesia pula yang naik apabila berjaya naik tanpa teragak-agak peluru mesingan dari kapal telah dilepaskan. Habis bertempiaran, Komando Indonesia ini terjun ke laut, terbunuh atau cedera tidaklah diketahui. Layaknya sebagai manusia, negara-negara terbabit sudah tentu ingin tahu apa yang dibawa oleh tongkang-tongkang ini sehingga pelayarannya diiringi oleh kapal perang. Akhirnya Stesen 5 berdiri megah. Begitulah kisah tentera kita mengambil pulau terumbu sekangkang kera ini bagi menghalang Vietnam, Filipina dan China dari masuk campur. Kemudian kerajaan Malaysia bawah kepimpinan berani Tun Dr. Mahathir menambak terumbu ini menggunakan tanah yang diangkut dari tanah tumpah darah kita, Sabah, sehingga layang-layang kini berkali ganda saiz asalnya, menempatkan markas tentera, pangkalan tentera laut, sebuah resort, sebuah landasan kapal terbang yang mampu mendaratkan pesawat Hercules dan pesawat tempur lain. Kini Pulau Layang-Layang adalah kubu pertahanan utama kita di Laut Cina Selatan bagi mengawasi laut zon ekonomi eksklusif. Kami bernaung, rasa kasih tercurah, tanah airku, bumi berdua, tiada bandingannya. Rela bersatu, ganding tenaga, mendaulatkan tenaga. Dengan sepenuh keasaman, semangatmu nan wajar. Keranamu rela berkorban, engkaulah pertiwi yang tercinta. Darah Satria, bertobat di dada, hingga